Pada malam ini lawan kepada sifat ikhlas, iaitu sifat riya. Riya diambil daripada kalimah ra'a. Ra'a yura'i, mura'un, wariya'un. So asal daripada kalimah ra'a. Ra'a ni melihat. Satu lagi ialah sum'ah. Sum'ah daripada sami'a, dengar. Ra'a maknanya melihat. So maknanya kita memperlihatkan amal ibadat taat kita kepada makhluk. Begitu juga sum'ah, dia nak kepada kita nak mendengar. Orang menyebut-nyebut tentang ibadat ketaatan yang kita buat. Tu dia berdekatan tu antara dua tu. Cuma kalau riya ni dia mari kok memperlihat, sum'ah dia mari kok mendengar. Beza situ. Jadi sini nak cerita bab riya dulu. Kata Syekh, jauhilah perbuatan riya. Kerana riya itu dapat menjadikan amalan sia-sia. Besar dia punya akibat dia. Maka kita boleh faham jauhilah itu dengan makna wajib, bukan sunat. Bukan sunat meninggal riya, bahkan wajib meninggal perbuatan riya ni ataupun sifat riya. Bahkan ulama mengatakan ar-riya'u haramun. Riya ni bukan makruh, dia adalah haram. Bila sebut haram, maka wal mura'i, kata ulama, orang yang riya indallahi mamqutun. Orang yang riya di sisi Allah Ta'ala mamqut. Orang yang maghdub, orang yang dimurkai, dimarahi oleh Allah Ta'ala. Tu riya. So bahaya riya ni. Maka dia kata bahaya besarnya ialah kerana ia riya tu dapat menjadikan amalan sia-sia. Tu panjang umur kita duduk dalam buat taat tapi tak berubat daripada riya. Takut sia-sia. Beramal lama. Duk mengaji pun dalam keadaan riya. Duk beramal ibadat, baca Quran, sembahyang jemaah, sembahyang sunat, zikir dan sebagainya. Takut dalam hati duk ada riya. Maka amalan yang kita buat tu sia-sia. Tak ada guna. Tak boleh menyelamatkan kita daripada murka Allah Ta'ala di akhirat. Dan tak boleh menyebabkan kita ini menggapai redha sehingga melayakkan kita masuk syurga Allah. Maknanya besar lah. Riya ni bukan benda kecil. Lepas tu dia jenis halus pula. Kadang-kadang halus, kadang-kadang kasar. Tengok pada individu lah. Boleh jadi kita orang awam ni kasar-kasar mainan riya dia. Jelas-jelas nampak riya. Tapi bila kita mengaji, kita berusaha untuk menghilangkan yang kasar, boleh jadi ada lagi yang halus-halus pula. Dia makin dakik, makin adak, makin halus. Sifat riya tu. Makin kita mengenal, makin kita ada pengetahuan, ada makrifah, makin kita nampak halusnya riya ni masuk dalam amal ibadat ketaatan yang kita buat. Baik, jadi bahaya dia kata menjadikan amalan sia-sia dan menghilangkan pahala. Tak ada pahala, penak sajalah jawab dia. Kalau amalan yang kita buat tak ada pahala, patutnya sembahyang maghrib tadi berjemaah 27, tak ada pahala tu. Gigi di akhirat mana pahala maghrib 4 hari bulan dak ini.
hari bulan Oktober 2022. Mana pahala mayang maghrib tadi? Tak ada. Sebab apa? Riak. Semayang isyak pula lepas ni. Tak ada juga 4 hari bulan Oktober. Bukan 4 hari bulan. Mundur ke belakang daripada balik. Banyak yang tak ada pahala. Pergi ke mana ni? Hilang disebabkan oleh sifat riak. Bila tahu bahaya gitu, kena mengaji ya, bab riak. Sebagaimana tahu bahaya COVID. Tahu bahaya COVID, pakak tak keluar rumah. Tahu bahaya COVID, pakak-pakak pelitup muka belakang. Tahu bahaya COVID, pakak apa? Gi suntik vaksin belakang. Gitulah ibarat ni. Bila dah tahu bahaya riak, kena cari jalan untuk kena. Sebab apa? Takut duk ada dalam diri kita. Masing-masing nak tengok diri masing-masing ni. Ada ke tidak riak dalam diri aku? Duk semayang, duk baca Quran, duk zikir, mari masjid, qiyamul lail, malam-malam duk dalam bilik seorang diri. Boleh riak lagi? Tu dia mari dalam bentuk halus lah. Cuma nak beritahunya, boleh jadi berdiri malam, setiap malam kita tak pernah tinggal daripada kena qiyamul lail, kena tahajud, tak pernah tinggal, takut penat saja berdiri ibadat malam tu. Puasa tak tinggal Isnin Khamis. Hari putih, hari gelap, puasa kita tiap-tiap bulan, yang jenis mingguan, yang jenis bulanan, yang jenis tahunan, tak tinggal lah. Sebut puasa, takut sia-sia. Tu bahaya, letih saja sia-sia ni. Orang tak buat kerja sia-sia, kau buat kerja sia-sia. Orang tak buat kerja sia-sia. Kita tak nak meniaga, tak ada untung. Buat apa? Orang tak meniaga, tak ada untung. Maka begitulah ibaratnya. Kita berpenat lelah menggunakan tulang 4 kerat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Junjung taat perintah Allah Ta'ala. Naknya di hujung nanti Allah Ta'ala puas hati, redha dengan kita, buh kita dalam syurga. Itu nak. Jadi salah satu yang boleh menghilangkan pahala ni ialah riya. Baik. Serta dia kata bukan setakat menghilangkan pahala, lebih besar daripada tu lagi bahaya dia. Dapat menyebabkan kemurkaan dan hukuman Allah. Yang ni tak nak lah. Orang yang bercinta yang ni paling takut sekali. Orang yang bercinta yang ni paling takut sekali. Tak masak nasi tak apa lagi. Boleh pergi makan kedai. Tak gitu. Tak ada orang buat air dalam rumah kita. Tak apa lagi. Sebab apa? Air boleh kacau sendiri. Sekarang ni ada mesin lagi. Nak air kopi, tekan je. Bubuh cube dia. Cube ke apa dipanggil. Bubuh di mesin Aristo. Tekan je keluar. Siap air kopi. Buh kopi, buh susu, bubuh air sendiri. Boleh minum. Tak ada orang rumah buat boleh minum kita. Malah nak buat. Giduk di kursi kedai tu. Order. Teh apa. Ikutlah nak air apa. Boleh belakang. Begitu juga nasi. Tahu sih. Tu ibarat pahala. Tapi kalau tuan punya badan tu marah pada kita, tak selesa lah duduk dalam rumah tu. Tak ada dia tak apa, kita boleh buat kerja lagi dalam rumah tu. Kita boleh tidur dengan lena, kita boleh makan dalam rumah tu. Sebab apa? Tuan dia outstation contoh. Boleh lagi. Tapi kalau tuan dia ada dalam rumah tu, tapi masa muka dengan kita. Tuan ada dalam rumah tu, tambah-tambah pula dia punya nama rumah tu. Nak macam mana dah? Kita orang banyak hutang ataupun gaji kita tak besar, gaji bini lebih besar. Guna nama bini beli rumah. Dia duk bayar bulan-bulan. Ada orang gitu tak? Sini tak ada ni, nampak orang kaya-kaya belakang ni. Bini tolong bayar rumah, kereta bini bayar. Kalau dia halau, sehelai sepinggang kita keluar. Tu beringat benar tu. Kalau bini marah, nyo cerah ke dia talak 3, tak ada apa-apa gitu. Keluar dengan kain yang kita pakai, dengan baju yang kita pakai tu ya. Kalau dia boleh cerah lah. Asyik baik dia tak boleh cerah. Tapi dia murka, dia marah pun takut dah kita. Tu contoh dalam kita duduk rumah tangga ni dengan Allah Ta'ala ni. Akibat daripada riak lebih ditakuti lagi oleh orang yang bercinta,
iaitu murka Allah Ta'ala dan hukuman daripada Allah Ta'ala. Tu paling ditakut lagi berbanding dengan pahala. Tak bagi pahala tak apa, janji kau redha. Tak bagi pahala tak apa. Duduk dalam rumah tu. Dia kata, saya, awak nak kahwin dengan saya boleh. Tapi saya ni tak akan masuk. Sebab apa? Saya takut nanti kalau saya masuk, tangan saya jadi kasar. Tak apa. Saya masuk tak apa, saya pandai, saya pernah bujang dulu. Bukan saya tak pandai masuk pun. Tapi bila ada awak, saya nak manjalah dengan awak, nak suruh awak masuk dah itu. Kau memang tak pandai masuk. Saya memang tak pandai. Tuan-tuan jangan tanya. Baik. Cuma nak beritahunya, tak ada masalah. Kita boleh pergi cari kedai banyak sekarang ni. Bukan sekarang ni bukan setakat kedai. Malah nak keluar orang mari atas. Atas ketuk itu ambil, makan je kita. Tunggu suap je. Banding dengan zaman dulu lah. Zaman dulu kena keluar pergi cari dan sebagainya. Nak beritahu. Boleh kita buat benda tu. Tapi kalau tuan punya rumah tu tak puas hati dengan kita, jawab dia, duduk merempatlah kita. Gitu ibarat dia. Dunia ni hak Allah, akhirat pun hak Allah Ta'ala. Nak pergi ke mana kita? Nak cari bumi mana? Nak cari planet mana nak duduk? Hak dia belaka. Tak boleh keluar daripada alam ni. Alam sufli ke alam ulwi ke semua hak dia belaka. Alam bawah, alam atas. Bohlah alam apa? Hak dia belaka. Pas nak pergi ke mana kita? Yang ni yang paling ditakuti oleh orang yang bercinta, iaitu murka daripada Allah Ta'ala. Baik. Tu akibat dia bagi tahu dulu di awal-awal ni berkenaan dengan riak tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamakan riak tu. Nabi namakan dia dengan asyirkul asghar. Syirik kecil. Kenapa dinamakan dengan syirik kecil? Sebab syirik kecil ataupun riak ni la yakhruju 'anil millah. Orang yang ada sifat ni, orang yang ada sifat riak ataupun istilah kita panggil orang yang murai. Orang ni la yakhruju 'anil millah, dia tak terkeluar daripada agama. Beza dengan syirik besar. Kalau syirik besar maknanya menyekutukan Allah Ta'ala. Murtad, tu dipanggil terkeluar daripada millah, terkeluar daripada agama. Adapun syirik ni dia tak terkeluar daripada Islam. Orang yang murai tak perlu mengucap. Tapi amal ibadat sia-sia. Penat. Dalam amal ibadat sia-sia tu pun penat dah. Tu syirik kecil, akibat daripada syirik kecil. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah kisah kan. Sayyidina Umar tengok seorang lelaki tu yutaqti'u raqabatah. Yutaqti' ni maknanya tunduk kepala. Dalam buat ibadat, semayang contohnya, tunduk kepala tengok tempat sujud. Mentang-mentang semayang tempat orang ramai. Kalau semayang di rumah, duduk tengok dinding. Duduk tengok dinding, duduk baca tulisan di dinding, frame apa yang ada depan dinding dia tu, duduk baca yang tu. Kalau semayang di rumah, semayang di masjid, di surau, Allah tunduk tengok kau sejadah. Tu Sayyidina Umar tengok seorang lelaki ni yutaqti uraqabatah. Maka kata Sayyidina Umar, dia kata apa? Ya sahibar raqabah. Orang yang punya tengkuk. Panggil nama boleh jadi tak tahu, panggil tuan punya tengkuk yang punya tengkuk yang duk tunduk tu, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Irfa raqabatak. Akaklah kepala tu. Al-khusyu'u, kata Umar. Khusyuk ni dia kata bukannya firriqab, bukannya duduk di leher, duduk di tekak. Tapi al-khusyu'u fil qulub. Khusyuk ni duduk di dalam hati. Kalau tak tunduk pun nak khusyuk. Tapi kalau tunduk tak khusyuk. Sebab khusyuk ni sifat hati, bukannya sifat leher. Begitu juga Abu Umamah Al-Bahili. Dikisahkan Abu Umamah Al-Bahili tengok seorang lelaki yabki fis sujud. Menangis dalam sujud. Semayang menangis contohnya. Baca Quran dalam solat menangis. Lepas tu rukuk menangis, sujud menangis. Depan orang ramai.
Pimpin qiyamul lail menangis. Di rumah tak menangis. Tapi pimpin qiyamul lail menangis lalu ustaz tu. Contoh, ustaz mana tak tahu lah. Tuan-tuan duduk tengok ustaz mana pula ni, ustaz ni cerita. Pimpin qiyamul lail je menangis. Kalau di rumah qiyamul lail pun duduk. Contoh tu lagi berat kalau gitu. Qiyamul lail pun duduk di rumah. Tapi musim Ramadan gak saya kosong lagi. Qiyamul lail ni 10 akhir. Siapa yang minat, yang nak, boleh tolong ambil tarikh ni. Tu biasa kita tengok dalam grup asatizah Kuala Lumpur KL. Bila masuk musim Ramadan gak, ada lalu keluar 10 terakhir saya masih free lagi pada malam sekian-sekian untuk pimpin qiyamul lail. Siapa dia nak, boleh hubungi nombor sekian-sekian. Bukan kata riak ni, contoh. Jadi bila dah gitu, boleh jadi yang pimpin qiyamul lail ni di rumah tak qiyam-qiyam pun. Tapi bila pimpin qiyamul lail gak menangis lah dia. Baca Quran pun menangis. Ataupun kalau tak menangis, buat-buat nak menangis. Lepas tu baca doa pun menangis. Ataupun buat-buat nak menangis. Buat hibur, buat sebab dan sebagainya lah. Gitulah ibaratnya situasi Abu Umamah Al-Bahili. Tengok lelaki ni menangis dalam sujud. Maka kata Abu Umamah Al-Bahili, anta mu yang tengah menangis dalam sujud tu. Alangkah baiknya dia kata kalau tangisan kamu ini fi baitik, di rumah kamu. Bukan kata salah, tapi nak beritahu aslam, jalan lebih selamat. Riak ni boleh mari ya, dalam rumah boleh mari. Kita duduk menangis seorang diri dalam bilik. Lepas tu bini kita tolak pintu, tengok kita duduk menangis tengah malam pukul 4.30, pukul 5. Apa hadir saat tu dalam hati kita? Suka riak tu. Kita duduk berasa tak ada dah. Kita seorang diri dah duduk dalam bilik. Tiba-tiba bini pergi buka, berasa sukanya. Ada orang tahu dalam aku menangis, suka. Tu maknanya ada lagi insyighalu qalbina. Sibuk hati kita nak dapat tempat di hati manusia, iaitu hati bini kita. Mulalah dalam hati kita, bini kita pun kata, bagus juga tok lelaki aku ni. Menangis juga, nampak kerah, bercakap kerah, ingatkan hati kerah. Menangis juga malam-malam. Baik juga, soleh juga. Dia tu, nak tu. Tu tersembunyi tu, khafi tu. Itu halus sangat tu. Ada lebih halus daripada tu lagi. Tu terbuka bila kita makin mengenal, makin makrifah, kita makin kenal, kita tahu ni riak yang lebih halus lagi berlaku. Baik, cuma nak sebut itu antara contoh yang pernah disebut oleh para ulama dalam kitab mereka. Antara teguran, bukan kata salah menangislah, yang pentingnya tidak ada riak. Menangis depan orang ramai, kalau tak riak, tak riak. Menangis dalam di tempat orang ramai, kita duk pimpin qiyamul lail contohnya, kita menangis, boleh jadi ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tak ada nak menunjuk pada siapa-siapa, tapi tangisan tu keluar disebabkan oleh khauf, oleh sifat rasa gerung takut pada Allah Ta'ala, oleh sifat rasa malu dengan Allah Ta'ala. Kita orang yang banyak dosa, duk akad tangan minta dengan Allah Ta'ala, banyak benda minta dengan Allah Ta'ala, tapi dosa tak tinggal. Berasa mari malu dalam hati, dia mari sebab juga, melimpah sampai keluar dia air mata. Tu benda-benda yang hanya Tuhan punya badan je tahu. Janganlah pula kita tengok ustaz tu menangis, tu imam ni menangis, kita kata riak kau tu imam tadi. Jangan duk pergi tanyalah, dia dengan Tuhan lah. Kita belajar tasawuf nak tengok diri kita. Apa yang kita buat ni riak ataupun tak riak. Kita semayang di rumah sekejap ya. Kita semayang depan orang je tadi lama. Sebab apa? Sebab apa jadi gitu? Kita semayang di rumah kita sekali ya, subhanallah, ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sekali ya baca. Mari tempat orang ramai 3 kali baca. 3 kali, bukan setakat 3 kali. Sujud terakhir tu kan, habis doa kutip baca. Baca habis doa. Dalam sujud terakhir, lama sujud. Di rumah tak pernah sujud lama gitu. Tu diri masing-masing tahu,
Kenapa buat gitu? Boleh jadi nak jadikan diri kita sebagai panutan, belakang nanti dia ada sebut. Sebagai contoh, orang ambil contoh pada diri kita, boleh jadi juga. Yang tak naknya ialah kerana nak menunjuk pada orang, nak dapat tempat di hati manusia. Yang tu yang tak boleh ya, membatalkan pahala kebajikan yang kita buat. Baik. Mana tadi? Rasulullah telah menamakannya dengan syirik yang kecil, syirik asghar, sebab dia tak keluar daripada apa? Daripada agama. Riak ni insyiraluka bin nas, kata ulama. Riak ni sebenarnya hati kita sibuk dengan orang. Tu yang jadi riak tu. Sebab hati kita duk sibuk dengan orang. Sibuk dengan orang ni maksud dia macam mana? Sibuk kita nak dapat tempat di hati orang tu, di hati manusia. Kalau dalam surah ni maknanya nak dapat tempat di dalam hati manusia yang ada dalam surah ni. Hati jemaah yang ada dalam surah ni. Kalau di luar lagi maknanya di hati mana-mana manusia. Tu insyiraluka bin nas. Hati kita duk sibuk nak pada benda tu. Bila hati kita sibuk nak dapat tempat di hati manusia, maka jenayah besar yang kita buat ialah kita tukar harga ibadah yang mahal tu. Harga ibadah. Ibadah ni benda mahal. Kalau tak mahal, Allah Ta'ala tak bayar dengan syurga. Syurga ni benda mahal. Bukan benda yang boleh dibuat oleh kontraktor ni. Benda tak ada. Mala ainun ra'at. Mata tak pernah tengok benda yang ada dalam syurga. Syurga tu sendiri, benda mata tak pernah telitah tengok. Hati tak pernah telitah mikir. Gini keadaan syurga. Jadi, ibadah yang kita buat ni disebabkan mahal, kerana junjung perintah Allah Ta'ala. Orang yang riak ni dia sanggup tinggal ibadah yang mahal tu untuk dia dapatkan tempat di hati makhluk. Gitu. Maknanya dia merendahkan amal ibadat dia. Patutnya amal ibadat yang mahal nilai dia di sisi Allah Ta'ala hanya untuk Allah Ta'ala je lah. Tapi ibadat tu dia tukar untuk Allah, dia bagi pada manusia. Sebab apa? Sebab hati dia duk sibuk nak dapat tempat di hati manusia yang lain. Tu perangai kita tu. Kita buat apa-apa pun. Tu hati kita duk sibuk dengan orang. Nak suruh orang orang puji, takut orang keji. Nak suruh orang kata kita ni orang soleh, orang banyak ibadat, orang berilmu, orang yang ada kelebihan itu ini dan sebagainya. Tu sebab jiwa kita sibuk dengan manusia. Jiwa kita sibuk dengan manusia. Lepas tu kalau kita mikir manusia boleh bagi apa? Setakat dia puji kita soleh, sebenarnya kita lebih kenal diri kita soleh tak soleh. Kenapa yang kita nak ambil sebutan orang tentang kita, dalam masa yang sama sebenarnya kita lebih kenal diri kita betul soleh ke tak soleh. Orang hanya tengok pada waktu 10 minit contoh. Ataupun dalam sehari tu 10 minit kali dengan 50 minit tu je orang duk tengok kita sehari-harinya. Waktu kita pergi masjid, kita pergi surau, orang tengoklah kita semayang jemaah, semayang sunat. Orang pun buat kesimpulan, orang kata mu ni soleh. Padahal lebih daripada tu 50 minit tu kita duduk dengan diri kita, kita tahu kita bukan orang soleh. Macam-macam benda lagi yang kita buat yang tak menunjukkan kita ni memang bukan orang soleh. Tapi bila orang sebut kita soleh, kita berasa ya sungguh kita soleh. Itu masalah jiwa kita. Sebab apa? Nak dapat tempat di hati manusia. Padahal kita ambil sangkaan orang, kita tolak tentang keyakinan diri kita sendiri terhadap diri kita. Tak kepelik. Orang sepatutnya tak terima zon. Zon ni sangka je. Bila kita dah yakin tentang diri kita bukan orang soleh, apa kita nak harap orang sebut kita solehnya? Sebab kita tahu dah kita bukan orang soleh. Tapi doa perangai orang riak ni, dia asal dapat tempat je di hati manusia. Tu perangai orang soleh. Apa perangai orang riak? Asal orang, kita ni dapat tempat kedudukan di hati manusia, maka dia melakukan ibadat, tujuan dia untuk itulah. Baik, disebutkan dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda. Ni tengok, orang duk buat taat ni. Awwalu khalqillahi tasla bihin nara thalathatun.
Rajulun qara'al Qur'ana liyuqala innahu qari'. Makhluk ciptaan Allah yang pertama, yakni manusia yang pertama, maknanya yang awal-awal dimasukkan ke dalam neraka, ada 3 golongan. Satu, Nabi sebut seorang yang membaca Al-Quran, qari. Baca Quran. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya orang kata bahawa dia adalah qari. Ni zahir doa ibadah ni. Zahir dia baca Quran ni. Quran duduk tangan, boleh jadi Quran duduk di mulut. Jenis yang hafal Quran ni mana Quran ada di mulut. Kalau yang jenis tak hafal kat mana Quran ada di tangan. Kalau buka telefon kat duk baca Quran. Kalau bukan jenis di telefon kat pegang Quran baca. Jenis qari mana yang hafal Quran baca dengan apa? Dengan hafalan dia tersebut. Duk mengulang hafalan dia tersebut. Tu pergi ke akhirat bila Allah Taala tanya, apa amalan yang kau buat? Dia kata, aku belajar Quran, kemudian aku mengajar Quran, aku baca Quran. Kerana nak mendapat redha daripadamu wahai Allah. Lalu kata Allah Taala, kadzabt, mu penipu. Mu pembohong, kata Allah Taala. Engkau buat semua tu supaya dikata engkau tu adalah qari. Dalam riwayat lain sebut supaya engkau dikata seorang yang alim. Wa qad qila, dan semua tu dah disebut di dunia. Maknanya engkau dah dapat dah habuan yang kau nak. Engkau nak orang kata engkau qari. Bacaan paling sedap, bacaan paling merdu, bacaan paling tepat sekali. Kau dah dapat dah. Orang dah panggil dah, orang dah gelar dah engkau. Engkau nak apa lagi? Nak gelaran sebagai orang alim. Orang dah panggil dah engkau sebagai tok guru, sebagai ulama, sebagai habib, sebagai syekh. Apa orang dah panggil dah engkau semua sekali atas dunia. Bila engkau dah dapat engkau nak yang tu, di sini tak ada lah muqabil dia, tak ada lah pahala ataupun balasan dia. Maka Allah Ta'ala perintah malaikat tarik orang ni masuk dalam neraka. Ni zahir duk ibadat ni. Begitu juga ringkasnya yang kedua, istashhadah. Wa ma qatala illa liyuqala innahu jari. Ada seorang lagi, segolongan manusia lagi berjihad ni sehingga mati syahid. Lalu bila ditanya, engkau cari apa? Dengan jihad fi sabilillah ni? Bukan kerana fi sabilillah sebenarnya, tapi untuk dikata apa? Berani. Untuk orang sanjung, inilah pahlawan kita. Inilah apa? Orang yang paling berani sekali. Orang duk sanjung, orang sanjung. Rupa-rupanya itu yang kau cari dan kau dah dapat di dunia dulu. Di akhirat tak ada dah balasan kau. Heret dia. Humban ke muka dia ke dalam neraka. Ni golongan yang ketiga. Wa rajulun lahu malun tasaddaqa minhu sadaqatan liyuqala innahu jawad. Ada segolongan lagi manusia yang menderma dengan harta benda dia. Tapi di dunia dia buat tu tujuan dia untuk dikatakan inilah seorang dermawan, seorang pemurah, seorang yang suka memberi. Dah dapat dah di dunia, maka di akhirat kata Allah Ta'ala tak ada lagi pahala untuk engkau, heret dia ke neraka. Ni semua contoh-contoh yang Nabi sebut dalam hadis ni. Contoh orang yang pada zahirnya buat amal ibadat, bahkan amal ibadat dia lebih hebat daripada kita lagi ni. Seorang yang bersedekah banyak sehingga digelar seorang dermawan, penderma. Seorang yang keluar daripada rumah berjihad sehingga mati di medan perang. Tak ada lah kita ni. Kita derma 10 sen je kita. Kalau bagi RM1, RM5, RM10 tu pun sebulan sekali je kita bagi. Tu pun tangan terketar-ketar nak olah RM10. Tu contoh tuan-tuan pemurah. Cuma nak beritahunya, tak boleh lawan orang yang Nabi ceritalah hadis ni. Tapi dalam keadaan begitu hebat ibadat yang dia buat, ada riya, tak ada nilai di sisi Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala la yaqbalul kadhib. Allah Ta'ala tak menerima dusta. Kita boleh dusta diri kita. Kita bagi, kita buat apa? Kita boleh dusta diri kita. Saya ni ikhlas ni tuan-tuan. Datang mengajar ni ikhlas tuan-tuan, tak ada harap apa-apa pun. Tengok-tengok orang tak bayar, mula bising. Contoh tuan-tuan ada satu masjid hari tu tuan-tuan. Zaman canggih ni kan sekarang ni kan. Adalah AJK masjid tu bagi tahu, ustaz,
Kita orang dah tukar dah kaedah pembayaran pada sagu hati pada ustaz-ustaz ni daripada by hand kepada online. Gitu. Lepas tu boleh jadilah, boleh jadi orang yang jaga online tu boleh jadi dia apa? Sibuk ke macam mana, Allahu a'lam lah. Ada seorang ustaz tu lepas 2-3 hari dia pun up dalam grup masjid. Dia kata bayaran sagu hati belum diterima. Setelah 2-3 hari dah belum diterima lagi. Kalau masjid ada masalah tolong bagi tahu. Mohon maaf saya berterus terang. Kerja dakwah ikhlas tapi macam naik dia. Kerja dakwah ikhlas tetapi lebih kurang penat lelah mesti dihargailah. Maknanya kena jagalah juga kebajikan. Walaupun mengajar ni ikhlas, tu hanya dia aja tahu dengan Allah Ta'ala. Betul tak kalimah yang dia sebut tu supaya ngati. Kalau tak betul, Allah Ta'ala la yakbalul kadhib. Allah Ta'ala tak terima dusta tu. Contohnya ni, tak kata siapa-siapa ni. Rupa-rupanya ada masalah, rupanya AJK. Ramai lagi asatizah selepas daripada tu tak dibayar. Rupa-rupanya AJK ada masalah. Pernah berlaku dulu di masjid. Saya ingat waktu saya tak mengajar pun, saya dengar ada duk sembang orang-orang Jumaat Masjid Rahimah dulu ada seorang AJK. Orang amanahkan pada dia untuk untuk olah sagu hati pada ustaz. Kalau 100, 50 dia lagi. 50 lagi dia ambil. Ada AJK jenis gitu. Lebih kurang lah. Boleh jadi AJK tu begitu juga. Maknanya kalau asatizah jenis tak kisah asatizah yang jenis ada kerja dah, dia tak tanya dah. Ada, tak ada, kata ada senyap itu bulan depan pula dia ada, tak ada. Sebab apa? Dia ada dah bisnes lain. Cuma yang ni orang minta dia ngajar, Orang bagi, dia ambil, orang tak bagi kat senyap. Ada jenis gitu. Tapi ada yang asatizah yang full time. Bila full time ni lah, tak masuk, baru boleh cek, tengok. Rupa-rupanya berderet. Tak diholo, tak dibayar, tak di online pun. Pecah ada isu juga rupanya. Tu saya nak sebut contoh kita mengajar tujuan apa? Betul ke ikhlas ataupun tak ikhlas sebenarnya? Tujuannya nak tengok dalam sampul tu ada berapa. Oleh hadi orang tak Allah sampul mula gelisah lalu. Padahal dia tahu sangat dah kalau rezeki tu hak milik engkau, dia tak pergi ke mana. Walaupun selepas bulan, selepas 2 bulan, AJK tu tak bagi pada kita. Kalau hak kita, dia akan sampai juga. Tapi dia tak boleh layan kita. Sebab apa tu? Sebab dia mari nak kepada tamak tu, ada nak pada harta, nak pada itu, ini dan sebagainya lah. Menyebabkan kita tak boleh simpan dah. Dia akan terkeluar. Terkeluar tu bukan kita yang menghukum. Kita sendiri tahu. Aku ni sebenarnya mengajar bukan kerana nak dakwah orang rupanya. Tapi kerana nak benda sampingan tertentu. Nak nama, nak gelaran, nak orang sebut, nak orang bagi hadiah itu, ini dan sebagainya. Kita sendiri tahu. Bukan kita orang yang di luar daripada body orang tersebut menghukum. Ustaz ni tak ikhlas. Tak, bukan gitu. Hijau kita, tengok kita. Rupa-rupanya aku mengajar selama ni tak ikhlas pun. Sebenarnya nak benda lain daripada mengajar tu. Sebab tu yang mengaji dengan kita tak jadi manusia juga. Walaupun kita duk basuh kitab tasawuf, tak jadi juga tasawuf hati orang lain. Sebab apa? Boleh jadi tujuan kita tak betul dengan Allah Ta'ala. Itu contoh ya tuan-tuan. Jadi zahir ni, amal ibadat ni berlaku ni lebih hebat daripada kita lagi. Tapi Allah Ta'ala tak terima pendustaan yang dibuat oleh hamba dia. Baik. Riya adalah sifat mencari kedudukan di kalangan manusia. Ini saya sebut tadi. Hubbu manzilah fi qulubin nas. Nak kepada kedudukan di hati manusia. Yurithur riya. Akan mewariskan diri kita ni dengan sifat riya. Lepas tu riya ni, ulama sebut ada beberapa jenis lah. Ada yang zahirun jali. Ada yang jelas, clear. Kita buat tu memang kita sendiri tahu yang kita nak orang sebut. Boleh jadi di peringkat awal, peringkat budak-budak lah contoh. Kita buat sesuatu tu kerana nak suruh orang sebut. Rajin budak ni mari masjid ni, kita.
Kita mari sembahyang Jumaat, nak suruh orang sebutlah. Rajin mari bulan masjid 5 kali sehari. Suka tu kalau boleh orang sebut itu. Itu dipanggil zahir, sangat-sangat jelas tu. Sangat-sangat jelas kita tahu sendiri. Kita buat tu bukan kerana Allah Ta'ala. Tapi kita buat tu kerana kita nak sesuatu di hati manusia. Orang sebut kita begitu begini dan sebagainya. Dia ada lebih halus daripada tu. Mutawassit. Kita beribadat mana? Dalam rumah kita dah. Pas dalam rumah pula, bukan di ruang tamu. Kita duduk dalam bilik dah. Seorang diri kita dah qiyamul lail. Tapi sebelum qiyamul lail tu duduk cerita dah dalam hati. Kalau ada orang tengok, orang akan kata aku soleh. Orang akan kata aku ni rajin. Tiba-tiba ada sungguh bini kita tengok. Dia celek-celek mata nak bangun mandi, tengok-tengok kita duk semayang dah qiyamul lail. Boleh sungguh apa kita nak. Tu lebih khafi banding dengan tadi. Banding dengan yang mula-mula tadi. Ada lagi yang lebih khafi daripada tu, lebih akhfa wa adaq daripada yang kedua tu. Kita duduk dalam bilik seorang diri dah. Ni contoh yang ulama sebut ni. Kita duduk dalam bilik seorang diri dah, tutup pintu dah. Tak ada pun telitah dalam hati kita. Tadi ada telitah. Yang ni tak ada telitah pun dalam hati kita. Nak suruh apa? Nak suruh orang buka pintu, nak suruh orang tengok kita duduk dalam bilik. Sebab tu kita tutup pintu dah. Bersunyi-sunyian dah kita. Tiba-tiba ada juga anak kita buka pintu. Tengok kita tengah semayang di waktu malam pukul 4, 4:30 pagi. Hati kita pun mari rasa gembira. Oh, ada orang tahu lagu semayang malam ni. Suka. Tu lebih halus lagi. Sebab kita tak ada kosak tu. Tadi dia nak. Kalau ada orang tengok, mulai enah. Padahal ibadat tu duduk mana? Dalam bilik dah. Bandingan tadi, mula-mula tadi terbuka. Nak, memang nak sungguh. Orang sebut itu. Yang ketiga tadi lebih halus. Tak ada apa-apa niat pun nak. Tapi tiba-tiba bila orang buka, mari rasa suka hati itu. Derma tadi, bagi tadi, tak ada niat pun nak suruh orang tahu. Kita hala 100 tu. Tiba-tiba ada orang nampak. Hati rasa macam mana? Ya sur wa yafrah. Hati rasa gembira tak? Bila ada seorang tahu. Kalau rasa gembira, rupa-rupa hati kita belum ikhlas lagi tu. Dia memang terlalu halus. Kalau kita pergi lebih lagi, hati kita lebih makrifah lagi, kita akan boleh nampak di setiap makam itu ikhlas dia terlalu halus. Sebab tu ulama ajar pada kita antara ubat penawar nak perubat diri kita daripada ikhlas ni, daripada riak ni ialah memperbanyakkan zikir la ilaha illallah, kalimah tauhid. La ilaha illallah. Kata ulama, la ilaha buang semua sekali. Tolak tepi belakang. Apa benda? Makhluk semua sekali. Pujian makhluk ke, sanjungan makhluk ke, sebutan makhluk ke, apa sajalah yang berbentuk kemakhlukan, la ilaha buang semua sekali. Lepas tu illallah, kecuali yang kita nak ialah anugerah Allah, redha Allah, pemberian Allah. Perbanyakkan. Lepas kita menjadi malah zikir. Kalau dulu jadi amalan dalam masyarakat kita. Sini tak tahu dulu kalau saya kecil-kecil dulu jadi amalan dalam masyarakat kita. Zikir la ilaha illallah lepas sembahyang isyak, lepas sembahyang subuh mesti. La ilaha illallah lepas sembahyang isyak 100, lepas sembahyang subuh 100, lepas sembahyang maghrib sebab ada kuliah maghrib. Tapi tak zikir macam kita sampai sampai ayat kursi saja lepas sembahyang maghrib pun. Sambung dengan amanar rasul tulijul laila fin nahar. Semua sekali inna ad-dina 'indallahi al-Islam, habis dengan qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Barulah ilahana ya rabbana subhanallah 33. Kita hari ni kerak belakang dah. Yang kerak tu pun ada lagi asatizah kita kata tak ada Nabi ajar zikir secara jama'i. Tak nak juga bagi orang berzikir. Padahal ini satu latihan untuk kita pakat-pakat zikir. Ya dah tu, dia nak ke arah hujung dunia tak ada lagi dah orang sebut la ilaha illallah. Nabi tak sebut la ilaha illallah, hujung dunia tak ada dah orang sebut Allah, Allah. Dia nak menuju ke arah tu tu. Bila orang tak minat dah sebut Allah, Allah, tak ada lah orang soleh ya.
Sebab tu ulama duk ajar suruh kita berzikir tu. Orang duk ajar suruh umat berzikir. Lepas tu ada pula agamawan bagi tahu tak payah berzikir ramai-ramai lah, berzikir sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri gadak gitu. Mana ada nafsu suka berzikir? Tanya nafsu masing-masing. Suka berzikir pada Allah Taala? Tak suka berzikir kecuali kita paksa diri kita berzikir. Tu pun berzikir dalam keadaan lalai dulu. Zikir dalam keadaan lalai dulu. Nak pergi kepada nak pergi kepada kenal Allah Ta'ala, nak pergi kepada khusyuk tu, mula dilalai dulu. Pas dilalai tu pun tak mula lagi. Nak sampai kepada tahap tinggi macam mana? Nak hilang riak macam mana? Kita la ilaha illallah tinggal. Sebab tu jalan tasawuf, orang ambil tasawuf melalui manhaj dia, mesti tak tinggal la ilaha illallah ni. Mesti, pagi mesti, petang mesti, tak tinggal. Lepas tu itu yang wajib je. Lepas tu selang-selang tu kalau dia ada masa kan, duk sebut tu. Duk sebut selawat lah, duk sebut istighfar, duk sebut la ilaha illallah. Kita bergeliat nak ucap la ilaha illallah. Tapi nak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan kok mana? Kalau kita tak pernah sebut, tak pernah merayu dengan Allah Ta'ala, nak kenal dia, nak dapat rahmat, anugerah daripada dia, takkan dia nak bagi mudah-mudah. Ibaratnya gitu. Tak ada perempuan lain dah yang aku kasih, yang aku sayang kecuali engkau. Cuba sebut gitu dengan bini banyak kali. Oh, suka dia. Tak ada dah janda lain yang aku sayang kecuali engkau lah satu-satunya. Tu ya, tu la ilaha illallah tu. Dia panggil ayat nafi. Nafi, menafikan semua perempuan. Tak ada. La ilaha illallah. Kecuali engkau saja. Tak ada perempuan lain. Kecuali engkau saja. Illaki. Gitu. Kecuali engkau saja. Bini dengar ayat tu, suka dia. Bini dengar ayat tu, kalau dia mengaji bahasa Arab, dia tahu, oh ayat ni sangat-sangat kuat ni. Maknanya tak ada perempuan lain. Daripada awal kita kenal, kita kahwin sehingga mati maknanya. Muduk ngaku. Tu ibaratnya kalau duk sebut gitu, Allah Ta'ala akan bagi. Allah Ta'ala akan bersih. Allah Ta'ala akan cuci hati-hati yang kotor jadi hati-hati yang bersih. Bila hati bersih, dia makin nampak, oh ni riak lebih halus daripada yang mula-mula dulu. Lebih halus lagi. Tu yang saya sebut dalam bab sebelum ni, bab ikhlas tu. Bukan setakat nak kepada sebutan manusia dah. Orang yang tinggi ni, hatta pahala pun bagi dia tak kena dengan Allah Ta'ala. Hatta syurga pun bagi dia tak kena dengan Allah Ta'ala, beramal ibadat kerana syurga. Hatta kerana benda yang Allah Ta'ala janji di akhirat pun bagi dia tak kena. Sebab apa? Sebab semua yang dijanji itu masih dalam ruang lingkup nak kepada makhluk Allah. Nak apa? Dia saja. Ibadat ni kenapa? Kerana dia je. Kerana nak cari dia puas hati, nak cari redha dia, nak cari suka dia. Bukan kerana apa yang dia nak bagi pada kita, tidak. Orang yang berkasih sayang dalam rumah tangga gitu lah. Kita dengan bini kita, kerana nak harta kita ke kerana nak kita? Awak ni kahwin dengan saya, nak duit saya ke, nak harta benda saya ke, ataupun nak saya? Dia kata nak awak. Kalau yang jenis nak awak ni, kita waktu kita naik pun dia bersama kita, waktu kita jatuh pun dia bersama kita. Tapi kalau dia nak benda yang ada di kita, dia kikih lah. Tu tuan-tuan duk tengok kan dalam drama, cerita dalam TV, banyak contoh gitu. Kalau dia nak pada benda yang ada di kita, waktu kita naik, suka dia. Waktu kita jatuh, dia tinggal. Gitu ibarat kita dengan Allah Ta'ala. Nak apa sebenarnya? Nak syurga? Makhluk lagi. Nak pahala? Makhluk lagi. Boleh tak dengan tak ada pahala Allah Ta'ala bubuh dalam syurga? Boleh. Boleh tak dengan tak ada kebajikan Allah Ta'ala bubuh dalam syurga? Boleh. Orang kafir mati dalam keadaan bersyahadah, tak sempat beribadat pada Allah Ta'ala. Boleh Allah Ta'ala bubuh dalam syurga? Boleh aja. Sebanyak-banyak dosa kita buat atas dunia, Allah Ta'ala nak bubuh dalam syurga? Boleh tak? Boleh juga. Sebut dah dalam pertemuan yang lepas. Bunuh 100 orang, Allah Ta'ala bubuh dalam syurga? Tak sempat sampai lagi ke tempat untuk buat ibadat. Tapi syurga kan ni? Pelacur bagi minum pada anjing je. Syurga kan ni? Tu kata nak cari apa sebenarnya kita? Rahmat redha Allah. Makin kita kenal, makin jiwa kita cuci, makin nampak. Betapa riak ni
Halus sangat bendanya. Hatta orang yang betul-betul ikhlas ni tak ada cari benda lain kecuali cari redha Allah Taala. Tu nak pergi sampai situ, tapi nak pergi sampai situ kena bertatihlah dulu. Bertatih, cari amalan untuk menghilangkan riya. Perbanyakkan zikrullah. Tu kata ulama, antara zikrullah yang diajar oleh para ulama ialah la ilaha illallah. Balik beramal dengan la ilaha illallah, Allah Taala buka hati kita untuk kita melihat riya yang ada di dalam hati kita. Tu ulama-ulama begitulah. Bila dia dapat pembukaan daripada Allah Taala. Baik. Macam kisah menarik yang pernah orang tanya kepada Syekh Sya'rawi, kalau tak silap saya. Isyak dah. Syekh Sya'rawi orang pernah tanya satu masalah, tertukar anak lelaki dengan anak perempuan. Patutnya tanya doktor. Cek DNA. Tertukar anak lelaki dengan anak perempuan. Dua-dua beranak saling. Lepas tu tak tahu anak dia anak lelaki ke anak perempuan. Tanya Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi kata, ambil susu ibu. Ambil susu ibu sama sukatan dia. Lepas tu buat uji kaji susu tersebut, tengok kandungan yang ada dalam susu tu. Apa yang ada dalam susu? Kalsium ke? Kalsium ke, protein ke? Dia kata, kalau susu ni dia kata dengan sukatan yang sama, susu belah sini protein 2, belah sini 1, maka yang ni laki punya. Dalilnya walidzakari mithlu hadzil unsayain, ayat miras. Dalil dia ambil di ayat pusaka. Anak laki dengan anak perempuan, anak laki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Tuan-tuan tengok petunjuk Allah Taala. Ayat pusaka dia boleh guna di ayat nak tentukan anak orang ni laki ke anak dia anak perempuan. Sebab Allah Taala dia bagi tahu, bila dia lahirkan seorang budak lelaki, maka kandungan susu yang diminum oleh anak lelaki 2 kali ganda banding dengan susu yang diminum oleh anak perempuan. Tu kata pembukaan Allah Ta'ala untuk dia jawab tu. Tu hasil daripada mana? Jiwa dia jernih sebab tu Allah Ta'ala buka. Kita tak terfikir ayat tu ayat mirah je lah. Dah ulama bila Allah Ta'ala buka, dalil ambil mana? Walidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. So kandungan yang ada dalam susu, kalau yang ni lebih banding dengan yang ni, maknanya anak engkau anak perempuan, anak engkau anak lelaki. Tengok Allah Ta'ala persiapkan untuk seorang manusia lelaki dengan seorang manusia perempuan. Allah Ta'ala tak serupakan dia. Tiba-tiba baru bangun kita pada hari ini nak menyamakan antara lelaki dan perempuan. Miras tak ada. Apa yang Quran sebut 1/4, 1/8 semua sekali tak ada. Kita bagi sama rata belaka. Karut belaka tu. Tu kata yang Quran sebut semua tu cantik dah, indah dah. Terima pakat lah. Tu jiwa kita jiwa kita dengan jiwa para ulama. Baik, mana tadi? Lepas tu baca dengan berpura-pura melakukan amalan yang semestinya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti solat dan puasa. Jika engkau merasakan adanya perasaan riya pada dirimu, maka janganlah engkau mencari jalan keluarnya dengan meninggalkan amalan itu. Tu kena tipu dengan syaitan kalau gitu. Kita berasa riak ni, kita semayang berjemaah ni, tak mari jemaah, tu kena tipu dengan syaitan. Macam yang saya sebut pada budak-budak. Saya sebut pada budak-budak awak, zaman awak ni, saya sebut pada budak perempuan. Umur 17 tahun, saya bagi tahu awak sekarang ni umur 17 tahun belum ada suami. Syurga awak adalah mak ayah awak, mak awak terutamanya. Sekarang ni jangan duk bergaduh dengan mak, buat baik dengan mak, taat apa yang mak suruh. Sebab apa? Syurga awak dengan dia. Tapi waktu umur macam ni lah, awak tak nak dengar mak cakap. Nak bergaduh dengan mak, nak berperang dengan mak, nak bertikam lidah dengan mak. Waktu umur bila ni? Waktu umur 17, siapalah belum kahwin. Sebab apa? Iblis tak nak engkau jadi anak solehah. Bila dah kahwin nanti syurga dah jadi daripada suami. Waktu itulah dia mari nak bergaduh dengan suami pula. Nak buat baik dengan mak pula. Nak dengan mak, nak balik dengan mak, nak duduk dengan mak, nak buat baik pada mak, nak jaga mak. Suami, gaduh dengan suami pula. Sebab apa? Syaitan nak mu tak dapat syurga pula ni pula. Tu kata bijak syaitan. Saya pesan gitu kat budak-budak 17 tahun.
Suruh mikir sekarang lagi. Tu cara iblis tipu. Bijak kata iblis tu. Kita duduk ngamuk zaman kecil-kecil dulu, duduk bergaduh ngamuk. Pam tolak pintu kuat, mak terasa dengan kita. Tapi bila dah jadi suami, dah jadi bini orang, dengan suami pula kita bergaduh. Melalui mak tak dapat jalan syurga, melalui suami tak dapat jalan syurga juga. Payuh nak jadi solehah ni. Walaupun Nabi sebut, bila engkau jaga solat, jaga puasa, taat suami, jaga maruah, pilih pintu syurga mana kau nak masuk. Nampak senang. Tapi ingat, syaitan ada jalan dia. Sebab tu Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Kenapa Allah Ta'ala tak berhenti di isbiru, tak payah wasabiru? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu isbiru mu sendiri. Dalam masa yang sama mu kena ingat sabiru. Sebab apa? Ada lagi satu puak, satu golongan yang akan sabar juga nak memastikan kau tak sabar. Siapa dia? Iblis. Iblis sabir. Sabir ni dipanggil atas wazan fa'ala. Fa'ala ni salah maksud dia kegunaan dia lah untuk musyarakah. Maknanya akan saling berlumba. Berlumba untuk sabar. Iblis nak suruh kita jatuh pada maksiat, dia pun kena sabar. Kalau kesabaran kita nak buat taat tak mengatasi kesabaran iblis supaya kita tinggal taat, maka kita akan kalah. Maknanya sabar kita kena lebih daripada kesabaran iblis nak suruh kita tinggal taat, barulah kita boleh buat taat. Kalau kita sabar lebih rendah daripada iblis, jawab dia kita akan kalah dengan iblis, tak buat ibadat, tak buat taat pada Allah. Tu Quran sebut. Gitu. Tu gembira syaitan kalau kita tinggal amal ibadat. Sebab apa? Takut pada riak. Justru engkau harus melihat bahawa setiap amalan yang tidak dapat engkau kerjakan melainkan harus dilihat oleh manusia. Ada amal ibadat yang kita buat ni, dia memang jenis terbuka itu. Jenis terbuka kan, macam semayang berjemaah, menuntut ilmu, berjihad dia kata, haji, yang ini yang jenis terbuka. Maka engkau harus melakukannya sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Lawanlah hawa nafsumu serta mintalah pertolongan dengan Allah. Sebab nak semayang jemaah, takkan nak semayang jemaah nak semayang di rumah je tiap-tiap masa. Sebab apa? Takut pada riak. Tak berjemaah lah kita kalau gitu. Tak dapatlah afdal jalan ke masjid, afdal semayang berjemaah, afdal duduk dengan orang soleh, berimpun dengan orang soleh. Tak ada lah banyak kelebihan lain lagi. Sebab apa? Kita semayang berjemaah di rumah dengan anak bini kita je. Tak ada kelebihan melangkah kaki, mengangkat darajat, menjatuhkan menghilangkan dosa kita. Tak ada kelebihan tu. Sebab benda ni Allah Ta'ala suruh kita buat beramai-ramai. Paling-paling tidak hari Jumaat kena pergi. Bila benda tu Allah Ta'ala syariatkan dalam bentuk buat ramai-ramai, kita buat ramai-ramai. Lepas tu, jaga hati kita. Supaya apa? Tak ada riak. Tapi ada amal ibadat, ada amalan dia kata bukan jenis di atas. Maknanya bukan jenis Allah Ta'ala perintah buat ramai-ramai. Contoh apa? Puasa, tak ada orang tahu. Bangun malam, tak ada orang tahu. Sedekah baca Quran, tak ada orang tahu. Maka di dalam menjalankan amalan ini, engkau harus berusaha untuk menyembunyikannya. Ini buat senyap-senyap. Biar siapa tak ada orang tahu. Semayang malam, cari bilik yang tak ada orang tahu. Sedekah, cari waktu yang tak ada orang tahu. Apa lagi? Baca Quran, biar tak ada orang tahu. Orang ingat kita duk baca WhatsApp dia ni, suka betul baca WhatsApp. Padahal kita duk baca Quran. Biar orang kata kita baca WhatsApp, tapi kita sebenarnya baca Quran. Gitu. Kerana melakukannya di tempat yang tersembunyi lebih utama secara mutlak, kecuali bagi orang-orang yang terlindung dari perbuatan riak, dan agar amal yang ia lakukan bisa dijadikan sebagai panutan. Panutan ni maknanya ikutan oleh masyarakat. Ni orang yang muqtadam bih. Kalau kita ni orang yang diikuti, buatlah walaupun amalan yang tersembunyi. Qiyamul lail contohnya, amalan sepatut buat seorang-seorang di rumah. Semayang sunat contohnya, semayang di rumah afdal. Tapi sebab kita ni orang muqtadam bih, orang yang dicontohi dalam masyarakat, buat depan orang supaya orang tengok, orang contoh rajin. Tok guru ni semayang pas 2 rakaat, 2 rakaat, pas 2 rakaat, 2 rakaat. Pas dia semayang tertibnya, sopannya cantik, dia rukuk cantik, dia sujud. Padahal semayang sunat. Sebab apa? Muqtadam bih. Dia orang yang dicontohi. Buat luar. Kita orang yang tidak dicontohi, buat di rumah lebih cantik. Sebab apa? Nak jaga hati kita. Habis itu. Akan datang menghindari sifat ujub. Sifat berikutnya iaitu sifat madmumah yang berikutnya ialah sifat ujub. Akan datang membanggakan diri. Wallahu a'lam wa ilmuhu.